Pegang tangan pasangan anda, pandang ke dalam anak matanya dan buatlah keputusan yang terbaik. Respon SD kali ini akan membincangkan isu mengandung di kala pandemik. Tanggal 16 Mac 2020 tahun lepas, apabila diumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelbagai episod getir, suka dan duka telah diharungi oleh penduduk Malaysia dari segenap lapisan masyarakat. Ramai yang hilang punca pendapatan, manakala bagi yang bekerja pula pelbagai cara dilakukan oleh majikan masing-masing demi menyahut seruan kerajaan, antaranya adalah dengan bekerja dari rumah atau bekerja dari pejabat dengan pengurangan kaki tangan. Disebabkan oleh situasi ini, pasangan suami isteri telah meluangkan lebih banyak masa bersama di rumah. Antara implikasinya adalah wujudnya grup di Facebook seperti masak apa pun tak jadi hari ini, suami masak apa hari ini, anak sepahkan apa hari ini. Malah grup dekorasi rumah turut meriah dengan gambar perkongsian hasil tangan mereka. Selain daripada kemeriahan ini, negara turut digembar-gemburkan dengan andaian bahawa bakal berlaku peningkatan kadar kelahiran seperti yang berlaku di Maine dan New Hampshire di Amerika Syarikat pada tahun 1998. Dikhabarkan bahawa bandar tersebut telah ditutup beberapa minggu akibat cuaca ribut salji yang teruk sehingga menyebabkan penduduk terperangkap di dalam rumah untuk satu tempoh yang lama. Impak yang dapat dilihat adalah berlakunya peningkatan kadar kelahiran atau baby boom pada 9 bulan berikutnya. Menurut laporan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN pada 2014, hanya 52.2% wanita di Malaysia mengamalkan kaedah merancang. Sebanyak 34% wanita menggunakan kaedah perancang moden, manakala 18% menggunakan kaedah merancang secara alami. Kajian yang dijalankan oleh M. Mansur pada tahun 2015, hanya 53.9% wanita di Selangor menggunakan kaedah merancang. Jabatan Statistik Malaysia turut menganggarkan pada tahun 2040 jumlah penduduk di Malaysia akan meningkat ke 41.5 juta. Kadar peningkatan populasi penduduk yang tidak terkawal akan menjurus kepada isu sosial seperti wujudnya jurang ekonomi yang besar serta capaian kepada rawatan kesihatan dan peluang belajar yang tidak sekata. Secara tidak langsung, kualiti sesebuah institusi keluarga akan terjejas dan memberi kesan negatif terhadap komuniti dan pembangunan sesebuah negara. Oleh sebab itu, isu merancang keluarga ini perlu ditekankan oleh setiap pasangan suami dan isteri, lebih-lebih lagi dalam era pandemik coronavirus disease 2019 iaitu COVID-19. Bukan sahaja masalah sosial yang perlu dirisaukan akibat peningkatan populasi yang mendadak, namun masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan perancangan keluarga perlu dititik beratkan. Antaranya ialah mengambil kira kesihatan ibu yang baru saja melahirkan anak, di mana mereka memerlukan rehat yang secukupnya dengan jarak yang sesuai untuk mengandung semula. Sebaik-baiknya setelah anak tersebut berusia 2 tahun, di samping untuk mengelakkan kehamilan di luar jangkaan. Selain daripada itu, jarak kehamilan 2 tahun ini juga akan memberi ruang supaya emosi isteri lebih bersedia untuk mengandung dan bersalin. Mengambil kira golongan ibu yang mempunyai risiko tinggi untuk mengharungi proses mengandung dan melahirkan, terdapat 10% daripada ibu hamil yang mengidap penyakit diabetes. Anggaran 5% mengidap penyakit darah tinggi yang boleh mengakibatkan komplikasi dalam proses kehamilan dan kelahiran. Para doktor pakar menggalakkan mereka yang mempunyai penyakit seperti ini untuk menjarakkan kandungan bagi menjaga kesihatan diri mereka dan juga kesihatan kandungan. Usia ibu turut memainkan peranan penting dalam merancang bilangan anak. Dari segi perubatan, umur ibu yang mengandung melebihi 35 tahun mempunyai risiko tinggi untuk penyakit diabetes, darah tinggi dan anak yang mempunyai masalah genetik. Oleh sebab itu juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia amat mengambil berat tentang penjagaan kesihatan sewaktu kehamilan dengan menyediakan perkhidmatan antenatal yang berjadual dan berkesan. Perancangan keluarga yang efektif akan memberi ruang untuk pasangan suami isteri merancang kewangan yang lebih stabil supaya lebih bersedia untuk menimang cahaya mata yang baru. Ini kerana kos membesarkan anak di Malaysia kini bukan murah dan bukan mudah. Lebih-lebih lagi kita masih lagi menepani arus pandemik COVID-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk berakhir. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan kesedaran dan ilmu berkaitan kaedah merancang keluarga. Rundingan boleh didapati daripada pengamal perubatan yang bertauliah di klinik swasta dan juga kerajaan ataupun di klinik-klinik di bawah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Dalam era globalisasi ini, banyak juga maklumat yang boleh diakses di hujung jari
Namun kita perlu sentiasa berhati-hati dengan setiap maklumat yang diperolehi bagi memastikan kesahihannya menerusi saluran maupun agensi yang sesuai. Sebarang persoalan boleh dicatatkan dan berjumpalah dengan doktor untuk mendapatkan keterangan yang selanjutnya. Doktor akan mencadangkan kaedah perancangan yang paling sesuai untuk setiap pasangan sekiranya mempunyai masalah kesihatan dan risiko yang tinggi untuk mengandung. Kebanyakan daripada kaedah perancangan keluarga ini boleh didapati di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak KKIA pada kos yang minimum, kecuali kaedah jenis implan yang perlu dibeli terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, selain daripada kaedah perancangan keluarga secara sementara, terdapat juga kaedah pemandulan secara kekal yang keberkesanannya sebanyak 99%, iaitu bilateral tubal ligation untuk wanita dan vasektomi untuk lelaki. Kedua-dua kaedah yang disebutkan adalah melalui pembedahan yang kecil yang dilakukan bagi menghalang pertemuan di antara benih lelaki dan juga benih wanita. Pada sudut pandangan Islam, ulama rata-ratanya membenarkan amalan merancang keluarga selagi ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Sebagai contoh, kaedah merancang yang melibatkan kemandulan merupakan solusi terakhir dan hanya sekiranya amat perlu dalam keadaan kecemasan ataupun risiko yang terlampau tinggi. Manakala merancang keluarga hanya sekadar menjarakkan untuk satu tempoh tertentu itu tidaklah salah, dan jika mengambil kira kemaslahatan juga, ianya dibolehkan selagi mendapatkan persetujuan daripada kedua-dua pasangan. Dalam pada masa yang sama, isu merancang keluarga ini boleh dikaitkan dengan prinsip maqasid syariah dalam Islam. Secara langsung, 2 daripada 5 prinsip maqasid syariah yang dapat dipenuhi di sini, iaitu hifz an-nas, menjaga nyawa, dan begitu juga hifz an-nasab, menjaga keturunan. Secara tidak langsung, prinsip maqasid syariah yang lain juga, iaitu hifz ad-din, menjaga agama, hifz al-aql, iaitu menjaga akal, dan hifz al-mal, menjaga harta, turut sama terpelihara. Tuntasnya, perancangan keluarga bermula di saat ijab dan kabul dilafazkan. Kaedah merancang keluarga adalah sesuai untuk setiap pasangan, akan tetapi berbeza berdasarkan tahap kesuburan, masalah kesihatan dan kemampuan. Selagi mana amalan merancang keluarga tersebut tidak bercanggah dengan syarak, tidak memudaratkan, serta berdasarkan kaedah yang menepati syariat, ianya harus diamalkan. Diharapkan agar lebih ramai pasangan suami isteri memberi perhatian terhadap isu ini dengan mendapatkan khidmat nasihat bersesuaian melalui pengamal perubatan bertauliah yang menepati pilihan masing-masing. Adalah diingatkan juga bahawa perancangan keluarga perlu dah diimplementasi secara berterusan dan tidak terhad pada pandemik COVID-19 ini saja. Hal ini kerana ia dapat memberi kesan yang besar terhadap perkembangan penduduk dan pembangunan negara di samping memelihara prinsip maqasid syariah dalam agama. Sejak kebelakangan ini, viral pelbagai kisah mengenai ibu yang sedang hamil dijangkiti wabak COVID-19. Bukan itu sahaja, ada juga di antara mereka yang telah dimasukkan ke ICU dan dilaporkan meninggal dunia kerana mengalami masalah pernafasan. Berkaitan daripada itulah, di sini respon SD, kita sama-sama meninjau dengan lebih dalam lagi dalam berkongsi mengenai pendapat berhubung isu adakah wanita yang sudah berkahwin sesuai untuk menimang cahaya mata atau tidak pada waktu pandemik ini. Di kala COVID tengah menggila ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai yang bertanya tentang pendapat seandainya kalau plan nak mengandung sekarang, dan ada pelbagai jawapan, termasuklah yang paling ramai memberikan respon bahawa tidak digalakkan untuk wanita mengandung pada waktu sekarang ini. Menurut kebanyakan orang, jawapan ini berdasarkan kerisauan akan varian COVID-19 yang dikesan di negara ini. Bagi menjawab segala kerisauan para wanita di luar sana juga mengenai topik apakah sesuai untuk menimang cahaya mata pada waktu sekarang ini, mari kita dapatkan sudut pandang pakar sakit puan. Menurut seorang doktor pakar, kita tidak mampu meramal bila pandemik ini akan berakhir. Sebagai pakar sakit puan, urusan untuk mengandung atau tidak bergantung kepada pasangan suami isteri itu sendiri. Jika bertanya mengenai pendapat peribadinya, ia menyatakan bahawa dia bersetuju sekiranya pasangan suami isteri menangguhkan terlebih dahulu hasrat untuk menyimbang cahaya mata. Ini adalah kerana wanita yang hamil akan menerima pelbagai kesan yang serius ketika pandemik ini, antaranya dari segi kesihatan dan mental. Bagi mereka yang masih ingin meneruskan hasrat tersebut, maka adalah digalakkan untuk anda untuk menerima 2 dos vaksin terlebih dahulu dan patuh SOP ditetapkan oleh pihak kerajaan. Begitulah penjelasan doktor pakar yang berkenaan. Beliau turut menambah
kepada pasangan yang sedang berikhtiar untuk hamil, maka mereka boleh mengatakan yang mereka boleh start treatment plan TTC immediately following completion of second dose. Tak perlu tunggu 3 bulan selepas vaksin second dose. Cuma itulah isu utamanya adalah kes kita yang telah mencecah lebih 20,000 kes sehari sekarang ini dan terus menerus. Ia sebenarnya sangat merisaukan dan sangat menakutkan. Wanita mengandung yang dijangkiti COVID-19 berisiko berdepan komplikasi lebih serius. Namun ianya merupakan pilihan di tangan masing-masing. Lebih penting 2 dos vaksin perlu dicukupkan terlebih dahulu. Kenapa bersifat pilihan? Kerana ia terpulang kepada keyakinan dan tahap kesihatan diri dan peribadi suami dan isteri berkenaan. Ibu hamil merupakan antara golongan yang paling berisiko apabila berdepan tekanan ketika perintah berkurung dilaksanakan. Selain bimbang dengan bayi dalam kandungan, isu ekonomi, kesihatan dan masalah mental antara dilihat memberi impak kepada golongan tersebut. Kajian University Southern of California, USC Dome-Sife, mendedahkan bahawa 641 wanita hamil yang ditemu bual, 59% menyatakan kebosanan, sementara 51% yang lain menyatakan kesunyian. Golongan wanita tersebut mendakwa pandemik juga memberi kesan negatif kepada hubungan sosial mereka. Perubahan tersebut membawa masalah kepada kesihatan mental mereka. Hampir 2/3 responden menyatakan mereka mengalami kemurungan selain masalah penyakit kerisauan melampau. Berdepan dengan masalah tersebut boleh memberi kesan kepada bayi dalam kandungan seperti kelahiran bayi pramatang. Malah ibunya juga berdepan tekanan yang tinggi hingga boleh menjejaskan kesihatan. Justru kajian tersebut menyatakan bukti menunjukkan intervensi kaunseling seperti terapi bukan sahaja dapat melegakan, malah dapat mencegah gangguan emosi untuk tempoh sebelum dan selepas bersalin. Kajian turut membuat tinjauan selepas 3, 6 dan 12 bulan kelahiran bayi untuk melihat bagaimanakah kesihatan mental responden berubah dari masa ke semasa dengan susunan pelan rawatan yang lebih teliti. Ia bagi memastikan kesan rawatan yang diatur dapat membentuk kehidupan awal bayi dan menjaga kesihatan mental ibu. Dari segi hukum Islam pula, dalam riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu menyebut yang bermaksud tiada satu nyawa pun yang diciptakan melainkan Allah lah penciptanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya, jika Allah menghendaki seseorang anak itu dikandungkan dan dilahirkan juga, jadi siapa yang boleh menghalang? Maka pasangan yang merancang itu hendaklah redha, beramanah dan berasa tanggungjawab. Persidangan Majma' Al-Fiqh Al-Islami di bawah Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Kuwait pada 1 hingga 6 Jamadil Akhir 1409 Hijrah bersama dengan 15 Disember 1988 telah memutuskan antara lain: pertama, haramnya menghilangkan kemampuan reproduksi daripada lelaki ataupun wanita seperti apa yang dikenali sebagai pemandulan. Kedua, pengecualian diberikan dalam kes-kes darurat yang perlu ditimbang dengan kayu ukur yang syar'i. Yang ketiga, dibolehkan untuk mengawal secara sementara kemampuan reproduksi dengan tujuan menjarakkan antara tempoh-tempoh kehamilan atau menghentikan bagi tempoh tertentu jika terdapat keperluan diambil kira oleh syarak berdasarkan persetujuan dan keredaan daripada perbincangan antara kedua-dua pasangan yang sah dengan syarat kaedah kawalan untuk tidak mendatangkan mudarat berdasarkan kaedah yang tepat dengan syariat dan tidak menzalimi kandungan yang sedia ada. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-28 yang bersidang pada 29 Februari 1991 telah membincangkan sistem susuk Norplan dalam program perancangan keluarga kebangsaan. Muzakarah telah memutuskan bahawa sistem susuk Norplan ini adalah harus digunakan. Muzakarah telah memutuskan bahawa sistem ini hendaklah tertakluk kepada keputusan Muzakarah kali ke-12 pada 20 Januari 1977 yang memutuskan hukum mengenai perancangan keluarga adalah seperti berikut. Pertama, memandulkan lelaki dan perempuan hukumnya adalah haram. Kedua, mencegah beranak atau menghadkan bilangan anak hukumnya adalah haram, melainkan dengan sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak bagi orang perseorangan. Dan yang ketiga, menyusun keluarga dari segi kesihatan, pelajaran dan kebahagiaan keluarga dengan cara selain daripada yang pertama dan kedua yang disebutkan adalah harus. Kita boleh rujuk pada kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam muka surat 138. Maka dapatlah disimpulkan bahawa berdasarkan persoalan atau isu yang kita bincangkan hari ini adalah dibolehkan bagi kedua pasangan untuk menggunakan kaedah diharuskan oleh syarak bagi tujuan merancang keluarga dengan cara menjarakkan anak. Bagi tujuan pengurusan ekonomi kerana berpendapatan rendah, ini juga perlu disertakan dengan niat bahawa jika Allah kehendakkan pasangan itu anak, maka tiada siapa yang boleh menghalang dan hendaklah pasangan itu redha kepada takdir Allah dan bersikap bertanggungjawab. Oleh yang demikian, mengandung atau tidak
berbincanglah dengan pasangan masing-masing. Seperti mana yang telah saya nyatakan di awal tadi, wanita mengandung yang dijangkiti COVID-19 berisiko berdepan komplikasi lebih serius. Namun ianya merupakan pilihan di tangan masing-masing. Lebih penting, 2 dos vaksin perlu dicukupkan terlebih dahulu. Kenapa bersifat pilihan? Kerana ia terpulang kepada keyakinan dan tahap kesihatan diri dan peribadi suami dan isteri berkenaan. Pegang tangan pasangan anda, pandang ke dalam anak matanya dan buatlah keputusan yang terbaik. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.